Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好。 Puji syukur kita panjatkan di hadapan Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. 我们非常感谢主的恩典，上帝实在很爱我们。 Jikalau hari ini kita masih kembali bisa beribadah secara online di hadapan Tuhan. 就是今天，上帝仍然给我们有机会，让我们能够上线的来敬拜他。 Sekalipun ibadah kita lakukan secara online, saya sangat mengharapkan setiap Bapak Ibu sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk datang dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. 虽然我们的聚会是上线或是上网的聚会，但是我盼望在弟兄姐妹能够一杯心来敬拜上帝。 Sekalipun mungkin bagi sebagian orang mungkin menganggap ibadah minggu itu adalah hal yang biasa atau rutin. 虽然有的人认为敬拜上帝，每个礼拜敬拜上帝是一个很平常的事， Tapi saya yakin kalau setiap bapak dan ibu, kalau kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya berdoa Tuhan akan memberikan berkat tersendiri bagi setiap kita. 就是我们预备我们的心，真正的来敬拜上帝。我相信上帝必定赐福给我们。 Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini kita di Gereja Kristen Immanuel Kaintong akan terus mengusung sebuah tema, yaitu berkaitan dengan disiplin rohani. 今天我们建营堂所定下的题目，就是在灵性上的激励。 Nah, disiplin rohani ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. 这个属灵的激励，在我们生活当中，我们能够实行出来。 Mengapa hal ini menjadi penting? 为什么这个很重要呢？ Karena disiplin rohani adalah bagian yang Tuhan percayakan bagi orang-orang percaya agar mereka bisa berjalan menuju kepada transformasi mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. 因为这个属灵的这个激励，教导我们能够更加爱我们的上帝。 Beberapa minggu yang lalu, pertengahan bulan Oktober, 在上个月的4月中， kita sudah belajar kehidupan doa dari seseorang yang bernama Daniel. 我们已经学习到但以理在那边的学习祷告。 Bagaimana di dalam kehidupan doanya Daniel terus menaruh pengharapannya hanya kepada Allah sekalipun situasinya sulit. 但以理祷告，他盼望只是盼望我们的上帝，虽然情况很辛苦很困难。 Dalam minggu-minggu berikutnya kita kembali belajar dari seorang nabi yang bernama Amos. 在下个礼拜在4月份，我们也学习到这个先知阿巴斯。 Kita belajar untuk bagaimana kita bisa menghargai kebenaran firman Allah selagi Allah masih memberi kesempatan dan berbicara kepada kita. 我们看重上帝的话，趁着上帝还要对我们说话。 Sehingga lebih baik kita mengalami sebuah kelaparan rohani itu karena kerinduan kita mengenal Allah daripada kelaparan rohani karena dihukum oleh Allah. 我们更盼望我们饥饿渴慕上帝的话，过以我们上帝来刑罚我们。 Minggu lalu kita kembali lagi belajar tentang disiplin rohani memberi. 上个礼拜我们学习属灵上怎么样来施舍而且分给人。 Memberi karena kita tahu apa yang kita punya sesungguhnya datangnya dari Tuhan, dan Tuhan mempercayakan apa yang kita punya untuk jadi berkat bagi sesama. 我们分给人，因为我们相信上帝信托给我们呢，我们能够把我们所有的分享成为很多人的祝福。 Hari ini kita akan membahas satu disiplin rohani yang lain. 今天我们要学习另外的一个属灵上的这个激励。 Dan saya percaya disiplin rohani ini tidak kalah penting dengan disiplin rohani yang lain. 我相信我们今天谈的这个属灵上的激励也是很重要，也是不比好像我们上面所谈的， yaitu tentang ibadah dengan tema mari menyembah Allah. 就是我们的题目就是说，来吧，
我们要来敬拜我们的上帝。 Mari sebelum kita membahas dan membaca kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, kita berdoa di hadapan 我们 Tuhan. 还没有读上帝的话语之前，我们要先预备我们的心，我们要来进入祷告。 Bapa kami di surga, inilah setiap kami. Kami merindukan Tuhan sendiri yang akan berkata-kata kepada setiap kami. Kami merindukan biar Tuhan sendiri yang akan menerangi hati kami, sehingga kami hanya dapat mendengar suara Tuhan yang merindukan kami mengerti akan kehendak-Mu. Oleh sebab itu berkatilah kami sekali lagi ketika kami membaca firman-Mu. Berkatilah kami sekali lagi ketika kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami sekali lagi agar kami dimampukan, kami dikuatkan, dan kami sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, secara khusus berkaitan dengan khotbah pada minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dari Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kelima. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们要读的经文是在诗篇100篇，从第1节到第5节。 Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. 诗篇100篇，从第1节到第5节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan dibaca dalam bahasa Mandarin oleh Penatua Rustam, dan demikianlah firman Tuhan. 李传道用印尼文圣经来念，以后接下去我也是要用中文圣经来念。 Firman Tuhan dalam Mazmur 100 berkata demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Allah dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 诗篇100篇从第1节到第5节。第1节，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得，耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华是本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya yakin setiap kita tidak asing dengan apakah yang disebut dengan ibadah, bukan? 我们相信在座的弟兄姐妹，你们对这个敬拜上帝是不是很陌生的？ Bahkan hari ini kalau kita berkumpul bersama-sama secara online pun, ini adalah ibadah di hadapan Tuhan. 虽然今天我们一起来上线的敬拜，这个也是我们敬拜上帝。 Bagi saya secara pribadi, 对我个人来说， ibadah adalah sebuah relasi, 敬拜就是说我们的这个关系， adalah sebuah respon, 我们的回应， bahkan hidup orang percaya kepada Allah. 我们相信对上帝。 Saya ulangi, ibadah adalah sebuah relasi, respon, bahkan hidup orang percaya kepada Allah. 就是说，我们敬拜就是我们回应我们的关系，我们回应我们的上帝。 Benar, kepada Allah yang menciptakan, yang menyelamatkan, dan yang menjadi tujuan hidup orang-orang percaya. 就是说，上帝是创造，也是成为我们信主人的这个目标。 Jadi ibadah itu adalah sebuah bentuk ekspresi kehidupan manusia untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia sepanjang hidup. 就是说，我们敬拜上帝，就是说我们表露出来，我们一生一世的要来敬拜他。 Dengan pemahaman seperti itulah saya kemudian memberanikan diri berkata, 就是因为这样，我很敢的
这样的说， bahwa ibadah merupakan bagian yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang menyembah Allah. 就是我们敬拜上帝的人，对敬拜是不能够分开的。 Ibadah itu melekat di dalam kehidupan umat Tuhan. 就是我们上帝的子民，这个敬拜是已经在我们的一部分了。 Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan. 刚才我们所读的这个经节， Hari ini kita akan belajar mengenai tujuan dan alasan mengapakah umat Tuhan beribadah. 今天我们要看它这个理由或者目的，我们的敬拜上帝 Sehingga ketika kita datang ke ibadah, kita tidak lagi punya tujuan yang berbeda-beda. 好让我们来敬拜上帝的时候，我们的目标都是一样的。 Sehingga ketika kita datang beribadah, kita tidak lagi memiliki alasan-alasan yang berbeda-beda. 我们来敬拜上帝，我们不是这个理由是不一样的理由。 Tujuan dan alasan hari ini kita akan bahas bersama-sama menurut teks Mazmur pasal yang ke-100. 今天我们思考的这个敬拜就是叫做诗篇100篇。 Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita melihat Mazmur 100 dengan lebih seksama, 亲爱的弟兄姐妹，就是我们仔细的来看这个诗篇100篇。 sesungguhnya Mazmur 100 ini dapat dibagi menjadi dua bagian. 其实这个诗篇100篇，我们能够分为2段。 Satu bagian kita sebut dengan bagian undangan atau invitation, 第一呢就是邀请， dan bagian yang kedua adalah dasar atau alasan atau the reason. 就是说第二呢就是这个理由。 Bagaimanakah Mazmur 100 dibagi atas dua bagian ini? 为什么这个诗篇100篇分为2段呢？ Mari kita coba sama-sama perhatikan. 我们一起来注意， Bagian yang pertama dibagi atas undangan pertama dan alasan yang pertama. 就是说第一个理由就是说这个邀请。 Nah, undangan yang pertama itu ada di ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 就是说，第一，我们要看的就是上帝的邀请。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉他，当来向他歌唱。 Apa alasannya kita harus bersorak-sorai, beribadah, dan datang ke hadapan Tuhan? 为什么我们要这个欢呼快乐的来敬拜上帝呢？ Alasannya ditulis di ayat yang ketiga. 他的理由是在第3节。 Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. 你们当晓得，耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。 我们是他的民，也是他草场的羊。 Jadi jelas sekali pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorak, mengundang kita untuk beribadah, dan alasannya karena Tuhanlah pencipta kita dan punya dialah setiap kita. 这个理由就是说，我们要欢呼快乐的来敬拜上帝，因为上帝是创造我们，万有都是属于他的。 Bagian yang kedua juga terdiri dari undangan dan alasan. 第二方面也是关于邀请以及这个理由。 Undangan yang kedua terdapat pada ayat yang keempat. 第二就是在第4节， Di sana dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-taran dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他。 称颂他的名。 Pertanyaannya, mengapa kita harus masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur, kemudian bersyukur kepadanya dan bahkan memuji namanya? 为什么当我们进入上帝的院的时候，我们要感谢他呢？ Alasan pun diberikan dengan sangat jelas, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 因为上帝本来是很好的，他的信是直到万代。 Melalui penelahan undangan dan alasan di Mazmur 100 inilah, 接着这个诗篇100篇的邀请， apakah yang Allah hendak kita sadari berkaitan dengan ibadah orang percaya? 对上帝要我们醒悟到，我们信主的人要来敬拜他呢？
Hal yang pertama yang Allah ingin agar orang-orang percaya sadari adalah 第一就是上帝要我们觉悟到，我们要来敬拜他。 yang pertama adalah karena Allah adalah fokus dari ibadah. 因为上帝是在我们敬拜上帝的终点。 Hal inilah yang pertama-tama harus disadari bahwa fokus utama di dalam ibadah itu adalah Allah itu sendiri. 我们要觉悟到，我们敬拜上帝的重点就是上帝自己。 Fokus ibadah tidak terletak pada kepiawaian liturgis 我们敬拜上帝不是说这个主领的人怎么样有天才， atau performance para pemain musiknya 或者这个琴师有很好的这个成绩， atau keramahan para aser penyambut tamu 或者这个招待很温柔的来招待我们， juga tidak terletak pada kehebatan seorang pengkhotbah berbicara 也不是那个讲道的人有天才怎么样来讲道， tidak terletak pada lirik-lirik lagu yang menyentuh hati 不是我们所唱的歌来令我们受感动， atau lirik-lirik lagu yang kemudian menaklukkan akal kita 就是说我们的这个诗歌所唱的诗歌超过我们所合理的， tidak terletak pada perasaan aku merasa diberkati 不就是说我们不感受到上帝已经赐福我了 saudara-saudara, semua itu penting 这些都很重要 sesungguhnya semua itu benar-benar penting 这些呢本来是真正的很重要， tetapi sekali lagi semua yang penting ini bukan fokus utama di dalam ibadah 但是这些重要的事情不是我们在敬拜中的这个重点， karena fokus utama di dalam ibadah adalah Allah dan hanya Allah saja. 因为我们敬拜上帝的重点只是上帝，单单是上帝。 Saudara-saudara, liturgis, pemusik, aser, pengkhotbah itu semua hanya pribadi-pribadi dari umat Allah yang dipakai untuk melayani Allah. 我们这个招待啦、琴师啦、主领的人，是上帝的器皿，是上帝要使用他的。 Mereka semua ada di depan ini untuk menolong setiap jemaat untuk bersama-sama memuliakan Allah. 就是说，来帮助众会友们，我们帮助他们，我们一起来荣耀我们的上帝。 Sekalipun mereka semua melayani ada di depan dan tampaknya dahsyat, sesungguhnya bukan mereka fokus utamanya. 虽然他们站在前面，其实这些人侍奉的不是成为敬拜的重点。 Dan celaka bagi para pelayan yang merasa ketika mereka melayani di depan dan mereka merasa bahwa mereka adalah aktor utamanya. 很糟糕的就是说，他们这样的侍奉上帝，他们以为他们是重要的演员。 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， ingatlah, 我们要记得， bukan jemaat yang harus disenangkan di dalam ibadah. 我们不是要让这个会友们讨他们的喜悦， Bukan para pelayan yang harus dimuliakan, dipuji dan disanjung tinggi karena pelayanan mereka. 不是在侍奉上帝的人要提高他们，荣耀他们。 Sekali lagi di dalam ibadah fokusnya hanya satu. 再一次的，我们重复，我们敬拜上帝只有一个。 Fokusnya hanya Allah dan Allah saja yang harus dimuliakan. 重点就是说，就是上帝，在上帝要我们荣耀他。 Ini adalah rumah Allah, ini adalah ibadah kepada Allah. Allah lah yang menjadi tuan rumah dan setiap kita adalah tamu undangannya. 教会是上帝的殿，是上帝成为主人，他要我们来到上帝面前。 来怎么样荣耀他？ Hal inilah yang tertulis dengan sangat jelas di dalam setiap undangan yang kita baca barusan. 这些很清楚的，我们刚才所读的这个邀请书。 Masih ingat tadi undangan ada di ayat berapa? Ayat 1, ayat 2, dan ayat yang keempat. 还记得吗？我们刚才邀请就是在第一届、第二届、第三届。 Lalu apa yang terdapat di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 4? 我们在这个第一届、第二届、第三届讲什么呢？ Di sana dikatakan bersorak-sorak bagi siapa? Bagi Tuhan. 我们要快乐欢呼，
为了什么呢？就是为了我们的上帝。 Di sana dikatakan beribadahlah. Beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. 我们敬拜谁呢？就是要我们敬拜我们的上帝。 Datang kepada siapa? Katanya datang ke hadapannya yang adalah hadapan Tuhan. 就是我们来到他面前，我们来寻找什么呢？还是我们找我们的上帝？ Masuk kemana? Masuk ke dalam pintu gerbang hadiratnya Tuhan. 我们进到什么呢？进到上帝的宴， Ke dalam pelatarannya. 就是在他的宴里。 Bersyukur kepada siapa? 我们要感谢什么？谁 Mau 呢？ puji-puji 我 siapa? 们要称赞谁呢？ Puji kepadanya Tuhan kita. 我们要称赞我们的上帝。 Di sana tidak ada kata liturgis, tidak ada kata asar, tidak ada kata pengkhotbah, tidak ada kata penatua atau majelis, yang ada hanya Tuhan. 那边没有谈到招待啦、收监或者主领或者讲道的人或者执事长老，只是想到上帝。 Hanya ada satu fokus utama di dalam ibadah. 只有一个重点在我们的敬拜上帝， Bukan performance musik, 不是这个弹琴的弹得很好， bukan lagu yang enak didengar, 不是我们唱的诗歌是很好听的， bukan lagu yang penuh dengan doktrin yang menaklukkan akal kita. 不是说在诗歌的教义能够叫我们服服 Sekali lagi saya bukan bilang itu semua nggak penting, tolong jangan salah paham. 啊。我再一次讲，你们不要误会，这些不是说不重要。 Jangan gara-gara itu nanti liturgis nggak mau latihan, pianis nggak mau latihan, singer-singer nggak mau latihan. Itu semua penting Bapak Ibu. 啊，不要因为我这样讲，你们这个主领的伴唱的人，这个他们不要练习。本来这些都很重要， Tetapi firman Tuhan bilang, 但是上帝的话语告诉我们， semua itu hanya elemen-elemen yang mendukung ibadah yang fokusnya memuliakan dan menikmati Tuhan. 啊，这些呢只是上帝的器皿，器皿要怎么样的来荣耀我们的上帝。 Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau boleh jujur nih, 就是我们诚恳的说， ketika kita datang ke hadapan Tuhan, sesungguhnya siapakah yang menjadi tuan dan tujuan atau fokus dalam ibadah itu? 我们来敬拜上帝，谁是我们的主人？谁是我们敬拜的重点呢？ Dalam perjalanan pelayanan saya yang masih hijau, saya sering mendengar beberapa komentar berkaitan dengan ibadah. 虽然我年纪轻，但是我常常听到有的人这样对我们说，关于这个敬拜上帝。 Minggu ini malas lah ke gereja. 这个礼拜我懒惰去教会。 Soalnya yang khotbah itu penginjil A, penginjil Ishak tuh. 这个礼拜讲到的是李以撒传道。 Aduh, khotbahnya panjang banget, ngantuk nggak ngerti aku. 就是说，他的讲道很长，叫我能够打瞌睡。 Udahlah, males lah, nggak mau ke gereja lah, pengkhotbahnya Pak Ishak. 我懒惰了，这个礼拜因为你传道讲道，所以我不要去教会。 Atau ada komentar lain juga 或 misalnya. 者有其他的意见。 Ada yang juga ngomong, yuk kita ke gereja si A aja yuk. 就是说我们来吧，我们去别的教会。 Woi, di sana musiknya lebih keras. 哇，他们那边的这个音乐比较活泼。 Woi, lagu-lagunya juga banyak. 他的诗歌也是很多。 Oh, pemain musiknya lebih banyak. 他弹琴，这个音乐队也是很多。 Belum lagi hitung itu kalau penyambut tamunya itu ramah-ramah, senyum-senyum, nggak kayak di gereja kita jutek pisan. 就是说，他招待的很温柔，很有爱心，不像我们的教会满面春这个很凶的来招待。 Udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting itu sama-sama gereja Tuhan, kita nggak usah ke gereja kita lagi, kita ke gereja A aja. 反正都是一样嘛，敬拜上帝，我们不必来我们的教会，我们去别的教会好了。 Dan mungkin masih ada banyak komentar-komentar lainnya. 还有其他的这个意见。 Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 我再一次的，亲爱的弟兄姐妹们， setiap orang tentu sah-sah saja bukan berpendapat. 每个人讲话是有权利讲话的。 Namun dari pendapat-pendapat dan komentar-komentar tersebut secara sekilas seolah-olah terdengar. 就好像他们提出来这个意见，好像我们听过。 Bahwa fokus utamanya itu pada seorang pengkhotbah pintar ngomong atau enggak. 他们的重点就是说，讲道的人
是不是有这个天才？ Lagunya enak atau enggak? 他唱的这歌是好听吗？ Performance musiknya bagus atau enggak? 他们的音乐是好不好？ Atau masih ada begitu banyak hal-hal lain yang lebih merujuk kepada elemen-elemen penunjang ibadah? 或者其他的方面来支持这个师傅，来敬拜上帝的。 Mereka seolah-olah tidak melihat Allah sebagai fokus utama di dalam ibadah. 他们好像没有看到这个敬拜上帝，上帝是他们的重点。 Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan setiap kita. 亲爱的弟兄姐妹，我不知道在弟兄姐妹们， Jikalau seandainya ada di antara kita yang fokusnya itu bukan ibadah, 就是我们的当中有敬拜不是重点的话， saya rindu kepengen datang ke gereja cepat-cepat karena kepengen ketemu teman, bukan ketemu Tuhan. 我这个礼拜很想来教会，因为我要遇到我的朋友，不是来找上帝。 Saya kepengen cepat-cepat datang ke gereja karena di sana saya bisa ketemu rekan bisnis, kemudian bisnis bisa jalan lagi. Pandemi sulit dapat cuan. 为了这个疫情缘故，时代我很难找这个生意，就在教会里我能够可以找到这个生意。 Aduh, saya kepengen cepat-cepat pergi ke gereja karena bosan di rumah, karena anak nggak kasih kemana-mana kecuali ke gereja. 我的孩子不许可我到哪里，除了来教会。 Atau mungkin ada begitu banyak alasan lainnya. 或者其他的理由。 Jikalau kita datang ke gereja beribadah punya tujuan yang lain, maka mintalah pertolongan dan ampunan dari Tuhan. 若是我们来教会有其他的理由，求主怜悯我们，求主帮助我们。 Minta Tuhan berbelas kasihan dan terus mengoreksi diri kita agar kalau kita beribadah kita fokusnya hanya kepada Tuhan. 我们来敬拜上帝，我们有其他的理由，求主怜悯我们，让我们敬拜上帝。我们的目标，我们的重点只是上帝。 Ingatlah Bapak Ibu, 你们要记得，亲爱的弟兄姐 di 妹们， dalam ibadah 在敬拜上帝， Dialah tuan rumahnya, 上帝就是我们的主人， Dialah tokoh utamanya, 他是重要人物， Dialah fokus utama. 他是重要人物， Dialah yang seharusnya kita muliakan dan kita nikmati dalam seluruh ibadah di kehidupan kita. 在我们敬拜上帝，我们要享受，我们的重点就是要来敬拜上帝。 Itulah hal yang pertama. 这是第一方面。 Boleh ulangi bersama-sama dengan saya? 你们再次的能够重复。 Allah adalah fokus dalam ibadah. 我们敬拜上帝，上帝是我们的重点。 Luar biasa. 很特别的。 Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Mazmur 100 adalah 第二方面，我们从诗篇100篇， bahwa 我们可以学习到的， Allah adalah alasan dari ibadah. 这个我们敬拜是它的理由就是上帝。 Sekali lagi Mazmur pasal 100 tidak hanya menyampaikan undangan-undangan agar kita beribadah kepada Tuhan. 再一次的说，这个诗篇100篇在邀请敬拜上帝。 Tetapi Mazmur 100 juga menyediakan alasan mengapakah sampai seluruh bumi termasuk kita orang-orang percaya harus datang dan beribadah kepada Tuhan. 就是说，全世界或者全球的人，包括我们，要来教会来敬拜上帝。 Dan alasan-alasan itu dapat kita bedakan atas dua kategori. 在这个理由当中，我们能够分为两类， Yaitu yang pertama adalah kategori alasan yang rasional. 就是第一的理由就是很合理的， Yaitu yang perlu kita ketahui. 就是我们所要知道的。 Yang kedua adalah alasan empiris atau alasan pengalaman kita berjalan dengannya. 第二的理由就是我们的经验，我们与上帝同行。 Mari kita bahas satu persatu. 我们来一起分析。 Alasan rasional ini terdapat dalam ayat yang ketiga. 这个合理的敬拜是在第3节。 Di sana dimulai dengan kata ketahuilah. 你们要晓得。 Jadi inilah dasarnya kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus paham. 就是我们要晓得，我们所要坚持的。 Ini berkaitan dengan akal budi dan pengetahuan kita, pengenalan akan Allah. 就是我们的逻辑，或者是我们对上帝的认识。 Di sana dikatakan Tuhanlah Allah. 我们说上帝是上帝，我们的神。 Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. 他是创造我们，我们是属他的。
Siapa kita? 我们是谁呢？ Kita itu umatnya dan kawanan domba gembalaannya. 我们是他的子民，也是他草场的羊 Dengan demikian siapakah dia? 啊！上帝，他是谁呢？ Dari ayat ini dengan sangat jelas pemazmur hendak menyatakan kepada kita bahwa Allah itulah sang pencipta. 啊，在这里我们看到很清楚的告诉他，上帝是创造的， Kalau dia adalah sang pencipta, 就是他是创造我们， maka dia juga merupakan sang pemilik atas semua ciptaannya. 他也是能属于凡他所造的，是属于他的。 Contoh-contoh. 我们举个例子 Contoh misalnya kalau ada seseorang menciptakan lagu. 啊，比如说一个人他制造这个诗歌， Setelah dia menciptakan lagu kan, dia kemudian bisa mendaftarkannya ke HAKI, hak kekayaan intelektual. 就是说他能够像一个能够注册 Nah setelah dia mendapatkan hak atas kekayaan intelektual, siapapun yang mau nyanyi lagunya dia tuh harus bayar royalti. 啊，每个人他注册了以后要还税的。 Kenapa harus bayar royalti? 为什么要还税呢？ Karena lagu itu punya dia, 因为这首诗歌是属于他的， karena dia yang buat. 他所造的。 Atau contoh lain. 或者我们举别的例子， Misalnya hari ini orang Jepang ada banyak menciptakan sepeda motor, salah satu merek yang terkenal Honda misalnya 比 gitu 如 ya. 说这个是就今天这个日本人很多制造这个摩托车，好像 Honda Nah terus Pak Ishak mau punya motor Honda, datang ke Pak Yusuf misalnya. 啊，比如说李传道很想买一辆 Honda 的车，要到这个蔡国英的那边 Boleh nggak saya datang ke dealer langsung ambil Hondanya itu saya bawa pulang? 是不是我可以到他的这个他的这个店，我这样拿他的这个摩托车这样走了 Ya nggak bisa. 呀？不可以 Saya harus bayar ke Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf juga harus bayar ke dealer Hondanya, yang kemudian dealer Honda harus bayar ke perusahaan Hondanya yang membuat sepeda motor itu. 就是说我应当要付钱给蔡国英弟兄，蔡国英弟兄要付给他的代理或者总代理。 Saya harus membeli Honda itu dari pemiliknya, sang pencipta awalnya. 就是说我要拿这个摩托车，我要买这个摩托车，我要还给这个创造或者制造这个摩托车的。 Nah, gambaran yang lebih kurang sama meskipun tidak seluruhnya. 这个比例虽然差不多一样。 Karena Allah lah yang menciptakan kita, maka setiap kita ini adalah milik kepunyaannya. 因为上帝创造我们，我们是属于他的。 Allah sebagai sang pemilik semesta dan sebagai pencipta semesta dengan sangat jelas dipaparkan dalam Alkitab. 就是说他是创造我们，很清楚的已经摆在我们面前了。 Alkitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru secara konsisten terus memberitakan dan menegaskan bahwa pada mulanya Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. 就是无论在新约，无论在旧约，在圣经里很清楚的告诉着我们，起初上帝是创造宇宙万物的。 Misalnya satu ayat dari Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 24. 就是好像在以赛亚书44章24节， Di sana dikatakan begini. 在那边看到。 Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? 从你出胎造就你，你的救赎主耶和华如此说：我耶和华是创造万物的，是独自补障诸天开天大地的，谁与我们同在呢？ Atau Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24或者在使徒行传17章24节 yang berbunyi demikian. 这样的。 Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. 创造宇宙和其中的万物都是上帝，既是天地的主，就不住在他手所造的殿。 Alkitab dengan konsisten menyatakan Allah sang pencipta, Allah juga sang pemilik. 在这个圣经不断的告诉我们，上帝创造我们，也是他所造的，是属于他的。 Kalau begitu apa maksudnya?
他的意思是什么呢？ Maksudnya begini, 他的意思就是这样， alam semesta, 这个创造宇宙 matahari yang dipuja-puja orang, 就是我们所敬拜的这个太阳， bintang yang disembah orang, 就是这个星星是我们敬拜的 gunung samudra yang dimana orang-orang datang dan memuja mereka, 就是我们看到山这个水，我们来称赞它， tumbuhan, binatang, bumi, bahkan termasuk setiap kita, 就是说植物动物包括我们自己， itu tidak ada dengan sendirinya. Kita ini diciptakan. 就是我们不是自然就有，就是我们是被创造的。 Sesungguhnya semua kita diciptakan oleh tangan Allah yang luar biasa. 就是我们这些呢，就是上帝很特别的来创造我们， Karena dialah sang pencipta kita, dia juga sang pemilik kita. 因为他创造我们，我们是属于他的。 Oleh sebab itu sudah sepatutnya dan selayaknya kita hanya menyembah kepada dia, bukan kepada ilah-ilah yang lain. 就是很值得我们因为他创造我们，我们是属于他的，我们要敬拜他，不是敬拜其他的神， Bukan menyembah kepada matahari, 不是敬拜那个太阳， kepada gunung-gunung besar, 或者这个大山， kepada sungai-sungai yang besar, 就是很大的河， kepada binatang-binatang liar, 或者野蛮的这个动物， atau kepada manusia-manusia yang dikagumi dan diidolakan. 或者我们在这个崇拜的这个在这个世界上的人， Sesungguhnya semua itu pun ciptaan sama seperti kita. 这一些就是他所造的，好像他造我们一样。 Karena Allah adalah sang pencipta, dia pemilik kita, maka dialah yang layak disembah. 因为他创造我们，我们是属于他的。我们这样的话，我们上帝是配得我们敬拜的。 Alasan yang kedua adalah alasan empiris atau pengalaman. 第二呢，就是关于经验。 Hal ini didasarkan pada ayat keempat yang berkata nyanyian syukur atau bersyukurlah. 在第四节，我们要感谢他，赞美他。 Kata bersyukur ini kan konotasinya agak mirip dengan kata terima kasih. 赞美他好像是谢谢一样。 Kata terima kasih adalah sebuah ekspresi positif yang dinyatakan ketika kita menerima kebaikan atau kemurahan di dalam kehidupan kita. 就是当我们得到好处或者对我们有好的，我们自动的说谢谢。 Misalnya kalau suatu hari, misalnya contoh nih, Pak Rustam tiba-tiba beliin Pak Isa villa yang sangat besar, ya Pak Isa harus terima kasih, gitu 比如 kan? 说有一天我买这个豪华的别墅送给李传道，李当然对我说谢谢。 Nah, hal inilah yang mendasari mengapa muncul alasan-alasan empiris. 这个呢就成为我们的经验。 Nah, apa alasan empiris yang ditawarkan oleh Mazmur 100? 这个经验在100篇所邀请的什么 Di 呢？ sana dikatakan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih setia, dan kesetiaan Tuhan yang tetap nyata. 就是上帝本来是很好，他的好已经显露出来了。 Saudara-saudara, pemazmur mengajak orang-orang Israel pada zamannya untuk kembali mengingat pergumulan iman mereka berjalan dengan Tuhan. 就是说，在那个时候，以色列人他们再一次的提醒他们与上帝。 Bukankah bangsa Israel adalah orang-orang yang menyaksikan langsung dan merasakan langsung kebaikan, kasih setia, dan kesetiaan Tuhan? 以色列人他们亲眼看到，也经历到上帝的信实，是他们能够体会到的。 Berulang-ulang kali bangsa Israel mengalami masa-masa kesukaran. 在以色列人多次他们遭遇到许多的困难， Mulai dari bencana kelaparan, 就是有饥饿， mulai dari pengembaraan 40 tahun di padang gurun, 就是他们在这个旷野40年， melalui penderitaan penindasan oleh bangsa-bangsa asing. 就是被外邦人来欺压他们。 Namun bukankah kebaikan Tuhan tetap nyata bagi mereka? 但是上帝的爱有很显明的给他们。 Tuhan selamatkan mereka dari bencana kelaparan. 上帝拯救他们脱离这个饥饿。 Tuhan lepaskan mereka dari penindasan bangsa Mesir. 上帝
释放他们从这个埃及的。 Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan pada waktunya. 上帝供应他们，照着他们的时间来供应他们。 Bukankah berulang-ulang kali bangsa Israel pantas dihukum atas pemberontakan dan kejahatan yang mereka 我 lakukan? 们再次的以色列人抗议他们所做的， Mereka menyembah berhala. 他们拜偶像， Mereka menindas-tindas orang miskin. 他们欺压那些贫穷的人， Mereka melupakan dan mengabaikan Tuhan. 他们忽略了或者忘记了上帝。 Namun bukankah kasih Allah tetap nyata buat 但是 mereka? 上帝的爱永远向他们显明。 Ketika mereka berseru meminta pertolongan Tuhan, 当他们呼求求主帮助他们， bukankah tangan Tuhan selalu datang menegakkan mereka? 上帝就来到他们面前兼顾他们。 Terakhir, 最后 berulang-ulang kali bangsa Israel berubah hati kepada Allah. 就是说多次这个以色列人对上帝变心了， Namun hati Allah tidak pernah berubah kepada orang Israel. 但是上帝的心永远不会变，对于这个以色列人。 Allah tetap setia pada janjinya dan memelihara umatnya sampai selama-lamanya. 上帝仍然抓住他的应许，就是保护他们永永远远的。 Mungkin ada banyak orang Kristen nggak peduli dengan alasan-alasan rasional. 有的基督徒他们不管这个合理的理 Tapi 由， tidak mungkin bisa menghindar dari alasan empiris ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. 但是这个他的经验我们不能够避免，因为我们与上帝同心。 Bagi orang yang menerima kebaikan, kasih, dan kesetiaan Tuhan, 对于那些领受上帝的好处、上帝的信事， tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. 没有理由，他们没有感谢上帝对他们的这样的好处。 Orang yang menerima kebaikan, kasih setia, dan kesetiaan Tuhan, 就是那些领受上帝的信事，他的好处 nggak usah disuruh-suruh, 我们不必教他， maka mereka akan datang dengan sendirinya bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. 他们要来怎么样来敬拜上帝 Saudara-saudara, bukankah Allah yang menciptakan alam semesta? 亲爱的弟兄姐妹，上帝是创造宇宙万物的。 Bukankah kebaikan, kasih, dan kesetiaan Allah itu telah dinyatakannya ketika Dia merendahkan diri menjadi manusia? 就是上帝已经谦卑自己，当他到头认生成为人。 Kedatangannya adalah bukti kebaikannya yang hendak mendamaikan kita dengan dirinya. 他来到这世上，就是要我们与上帝有和平。 Kedatangannya adalah bukti kasihnya untuk menghindarkan kita dari murkanya yang menyala-nyala atas dosa. 就是他来到让我们免去上帝的震怒。 Kedatangannya adalah bukti kesetiaannya sekalipun manusia telah melupakan, menolak, dan bahkan mengabaikan Dia. 他来的目的就是说，虽然我们已经忽略他、忘记了他， Dan yang lebih menyayat hati, 就是更试探我们的心。 bahwa Tuhan Yesus datang bukan pada saat kita layak, 就是当耶稣来的时候，不是当我们很配。 应当领受的， bukan pada saat kita itu sedang menyembah Dia dan setia kepadanya. 不是那个时候我们正在敬拜他。 Roma pasal 5 mencatat justru pada saat kita lemah, 就是当我们罗马书告诉我们，当我们软弱的时候， pada saat kita masih berdosa di hadapannya, 当我们在上帝面前，我们还是犯罪。 pada saat kita masih disebut seteru-seteru atau musuh-musuh Allah. 当我们成为上帝，成为我们的敌人， Kalau boleh jujur Bapak Ibu, 就是我们能够诚实的， kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, 就是今天我们能够相信我们的上帝。 bukankah itu karena Dia adalah Allah yang baik, yang setia, yang memelihara kita sebagai umat dan kawanan domba gembalaannya? 就是说，上帝对我们是很好，我们是他草场的羊。 Bukankah kita adalah saksi-saksi Kristus itu? 我们是基督的见证人。 Jikalau kita sungguh-sungguh adalah orang yang menerima kebaikan Yesus dan kesetiaannya, 就是真的，我们已经领受上帝的好处以及他的信事。 masihkah ada alasan bagi kita untuk menolak undangan datang beribadah kepadanya? 难道我们还有理由
拒绝上帝的邀请来敬拜上帝吗？ Masihkah ada alasan bagi kita untuk berkata, stop, aku mau jalan-jalan dulu minggu ini, aku tidak mau ke gereja. 还有理由说我们今天停止，我不要来到教会，我要出外去游玩。 Masih adakah alasan untuk kita harus, aku kan gak diingatkan sama musuh, aku kan gak dibujuk-bujuk, aku kan gak dipanggil-panggil, kan aku gak dipaksa untuk datang beribadah. 我不来教会，因为牧师也没有邀请我，也不是勉强或者来叫我来到这个教会。 Atau masih adakah kita memiliki alasan untuk terus bermain-main, menganggap remeh, bahkan kita merasa bahwa di ibadah itu harus aku yang diutamakan. Kalau aku nggak diperhatikan di gereja, aku nggak mau datang lagi ke gereja. 我们还是不是开玩笑？我们是一个重要人物，要是没有注意到我，我就不要去教会。 Jikalau kita adalah sungguh-sungguh orang yang menerima kasih Allah, masih layakkah kita berpikir seperti itu dalam ibadah? 就是我们领受上帝的恩典，难道我们配得不来敬拜上帝吗？ Bapak Ibu, 亲爱的弟兄姐 saya 妹 ingin 们， mengajak kita ketika kita beribadah, 我们邀请，当我们来敬拜上帝， marilah kita beribadah sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. 叫我们敬拜上帝，就叫做上帝的话。 Mari kita beribadah karena kita mengingat Allah itu Dia fokus utamanya. 我们敬拜上帝，我们知道上帝是我们的重点， Dialah alasan kita. 这个是我们的理由。 Saya tahu di tengah pandemi ini ada banyak alasan yang membuat kita dinina-bobohkan. 我知道在这个疫情新冠病毒的时候，叫我们能够安然睡觉。 Sehingga orang kemudian pakai alasan-alasan pandemi ini untuk benar-benar enggak ibadah. 就是借助这个流行病，就是新冠病毒的流行病，我们理由说不来敬拜上帝。 Namun hari ini saya ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh datang dan masuk di hadapan Tuhan. 我再一次的邀请大家，我们进入上帝的殿。 Ibadah online ini bukan ibadah yang ideal. 这个上线的敬拜不是很理想的敬拜， Karena ini tidak ideal, berarti harus ada kondisi yang tidak ideal yang mendukung, makanya baru muncul. 就是说在不很困难的环境，我们就用这个上线或者上网的敬拜。 Namun jikalau memang kita harus ibadah secara online, tidakkah kita juga harus datang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati di hadapan Tuhan? 就是我们上网的上线的敬拜，我们也是带着诚恳的心来敬拜他。 Saya berdoa hari ini tidak ada Bapak Ibu yang dalam kondisi sehat di rumah, tetapi beribadah dengan tidur-tiduran di atas tempat tidur seperti lagi nonton film. 就是说我真的为你们祷告，若是你们有健康的身体，你们敬拜上帝，不是懒懒散散的躺在那边，好像看电视一样。 Sekalipun di rumah, mari kita datang dengan sungguh-sungguh memiliki hati yang menghadap kepada Allah. 虽然我们在家里，我们也是带着诚恳的心，我们朝着上帝。 Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang terbaring di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. 所以有的弟兄姐妹他们躺在床上不能够做什么， Tetapi Anda tetap bisa mempersiapkan hati dengan bilang, Tuhan, Engkau tahu kondisiku, aku tidak bisa ngapa-ngapain. 上帝啊，你知道我的情况，我无能为力。 Saya yakin ketika kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun berkenan sekalipun kita ada di tempat tidur dan tidak bisa kemana-mana. 我相信上帝也能够喜悦。虽然我们躺在床上，我们不能够去任何的地方。 Buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, 对于我们弟兄姐妹，你们已经出外有一些的活动。 mungkin ada yang sudah bisa pergi ke mall, sudah bisa pergi bekerja, sudah bisa bersekolah, kuliah, dan lain 或 sebagainya. 者你们能够上课了，或者去工作，或者去超级市场。 Saya bersyukur Bapak Ibu bisa kembali menjalani kehidupan di tengah dunia normal yang baru. 我盼望我们能够过一个新正常的时代。 Tetapi saya juga mau mengajak, ayo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, 来吧，我们已经出外有一些的活动的人， mari kita sama-sama datang beribadah kembali ke rumah Tuhan. 我们一起来到上帝的殿来敬拜上帝。 Saya tahu pandemi selalu menyediakan banyak alasan. 我知道这个流行病，这个疫情病毒有很多的理由， Tetapi marilah kita datang kalau memang Tuhan mengizinkan.
我们来吧，都是上帝的许可。 Kita datang bersama-sama, kita jaga prokes dengan benar, kita mau memuliakan Tuhan. 我们好好的来保持健康，让我们能够荣耀上帝。 Karena kita mau mengingat bahwa Allah adalah fokus ibadah kita dan dialah alasan ibadah kita. 我们要知道上帝是我们的终点，我们敬拜上帝是这个理由。 Mari datanglah, 来吧，我们一起， masuklah ke dalam pelatarannya. 我们要进入上帝的宴， Bersyukurlah dan pujilah namanya. 我们要称赞赞美上帝， Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. 因为他的信是直到万代。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起来祷告， Saya minta kesediaan Penatua Rustam memimpin kita di dalam doa. 来我们祷告。天父上帝，我们要满心感谢赞美你。 主啊，今天你仍然叫我们能够有机会来听到你的话，你借着你的仆人李以撒传道，把你的信息讲解给我们。多少时候我们对敬拜上帝好像不是很认真。主啊，求你实在的怜悯。从今我们知道了，我们敬拜上帝的重点就是上帝，我们这个没有其他的理由。 主啊，我们来到这个教会，不是要来看人，或者来看热闹，或者来听我们所要听好听的道。主啊，求你再来怜悯我们。主啊，让我们知道，因为我们是你所创造的，我们应当配得来敬拜你。主啊，求你保守帮助我们。主啊，我们没有找很多的理由机借来到教会。 虽然在这个疫情的时代里，我们仍然能够来敬拜我们的上帝，来到这个现场来敬拜上帝。主啊，求你听我们祷告的声音，也赐福你的仆人李以撒传道，他的侍奉无论他在哪里，成为众人的祝福，他的家庭、他的健康、他的灵性都仰望在你手中。主啊，求你施恩赐福，你听我们祷告，靠主耶稣基督名求的，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 上帝赐福我们每个人。